إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih lagi dalam tajuk Zuhud dan Wara' dua hadis yang terakhir, iaitu muka surat 725, hadis yang ke 1523, bawah sekali hadis 1523. Minggu lepasnya kita baca 5 hadis pertama hadis sambungnya pesanan Nabi pada Ibn Abbas, ya ghulam ihfazillah yahfazka. Yang keduanya hadis Sahal bin Sa'ad, iaitu pertanyaan seorang lelaki, apakah amalan yang menyebabkan Allah mengasihi aku dan manusia juga mengasihi aku? Jadi jawapannya ialah zuhud di dunia dan zuhud pada apa sahaja yang ada pada tangan manusia, tidak meminta-minta. Hadis yang ketiganya ialah hadis Sa'ad bin Abi Waqqas, iaitu Allah memuji dan menyukai hamba yang bertakwa, hamba yang tidak bergantung kepada orang lain, dan dalam masa yang sama dia menyembunyikan kebaikan dan tidak mahu kemasyhuran. Hadis yang ketiga hadis keempatnya, iaitu syarat indahnya Islam seorang, sempurnanya Islam seorang, dia kena tinggal perkara yang tidak berfaedah, tidak bermanfaat untuknya. Dan yang akhir sekalinya ialah kejian Nabi terhadap orang yang terlalu kenyang, orang yang terlalu tamak dengan makanan. Jadi sambungnya malam ninya hadis yang ke 1523, wa an Anasin radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu bani adam khata'un wa khairul khata'ina at-tawwabun, akhrajahu at-Tirmizi wa Ibnu Majah wa sanaduhu qawiyyun. Riwayat daripada Anas radhiyallahu anhu, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada bersabda, setiap orang, setiap anak Adam itu pasti melakukan kesalahan, khata', banyak melakukan kesalahan. Wa khairul khata'in, dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan ialah orang yang segera, orang yang banyak, orang yang suka bertaubat, at-tawwabun. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Tirmizi dan Ibnu Majah. Sanad hadis ini kuat. Ringkas saja hadis yang ke 1523. Kita ulas sekali lagi daripada Anas radhiyallahu anhu, beliau berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap manusia, setiap anak Adam itu banyak melakukan kesalahan, dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan itu ialah orang yang segera, orang yang banyak, orang yang suka bertaubat. Hadis dikeluarkan Imam Tirmizi dan Ibnu Majah, sanadnya kuat. Jadi dalam syarah dia huraian hadis ni panjang dia sebut tentang dosa, tentang cara bertaubat, disebut banyak kata-kata Imam Ghazali rahmatullah alaih. Kita terus kepada pengajaran hadis. Yang pertama sekali, hadis ni dalil bahawasanya tak ada seorang pun manusia sunyi daripada melakukan kesalahan, kecuali nabi-nabi lah. Tu pun nabi-nabi ada tu khilaf ulama tu. Tak.
Ada juga salah nabi-nabi, cuma dimaafkan oleh Allah. Dia merekanya kerana ijtihad. Jadi nabi-nabi ni maksum lah, terpelihara dari dosa besar dah. Jadi kesilapan itu berlaku juga, tapi tak siapa kau perikat dosa besar lah. Kenapa? Kerana memang fitrah manusia tu lemah, dan fitrah manusia juga tidak patuh kepada tuannya pada melakukan apa yang diajak oleh Allah dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Sebab tu dia melakukan kesilapan dah. Tapi Allah Ta'ala dengan kelembutannya, kemaafan dia, membuka pintu taubat untuk hamba-hambanya. Dan Allah memberitahu bahawasanya sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan ialah mereka yang bertaubat. Tawwabun ni, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Ayat Quran tu. At-tawwabun dia isim fa'ilnya tabayatu butaib. Tawwab orang yang banyak bertaubat. Tu. Dipanggil sirah mubalaghah dipanggil. At-tawwab maksudnya al-muqsiruna lit-taubah. Orang yang banyak bertaubat dan bersegera bertaubat bila sahaja mereka melakukan kesalahan. Bahkan among ngajar di Masjid Hijau, dia ada semaya sunat taubat. Ni ada dah. Ada semaya sunat taubat. Wa idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru li dzunubihim. Antara sifat orang mukmin ni ialah bila mereka melakukan perkara keji ataupun mereka menzalimi diri mereka, maka zakarullah, cepat-cepat mereka ingat Tuhan. Fastaghfaru li dzunubihim, dan mereka minta ampun. Jadi antara tafsir zakarullah ni ialah mereka sembahyang lah, sembahyang sunat 2 rakaat, kemudian mereka beristighfar dan bertaubat. Yang kedua, dosa ni ada 2 bahagian. Dosa ada 2 kisman, 2. Pertama kabair, yang kedua sagair. Kabair dosa-dosa besar. As-sagair dosa-dosa kecil. Ada ustaz-ustaz kita mengajar kita al-kabair. Al-Hafiz Al-Munziri al-kabair. Al-Hafiz Al-Zahabi, Imam Zahabi. Dia mari semua dosa-dosa besar terdapat dalam Quran dan hadis-hadis Nabi lah. Dosa kecil ialah amal soleh boleh menghapuskannya dengan izin Allah. Sembahyang 5 waktu, melakukan haji kali kedua, kali ketiga, dan umrah, puasa Ramadan, melakukan qiyam, puasa hari Arafah, puasa Ashura. Ni semua sekali ibadat-ibadat yang boleh menghapuskan dosa kecil. Firman Allah dalam surah Hud ayat 114, innal hasanat yuzhibnas sayyiat. Sesungguhnya kebaikan yang manusia buat boleh menghapuskan, boleh menghilangkan kesalahan, dosa kecil lah. Adapun dosa besar, maka tidak boleh dihapuskan kecuali dengan taubat nasuha. Taubat an-nasuh iaitu taubat nasuha ni mestilah kena tinggal serta-merta perbuatan maksiat yang dilakukan, dan dia bertekad, berazam sepenuhnya untuk meninggalkan, tidak akan mengulangi, dan dia menyesal apa yang telah lalu. Jika sekiranya dosa besar tu melibatkan penindasan terhadap makhluk, binatang ke manusia ke, maka cara berlepasnya ialah dengan cara kita bayar balik, kita ganti balik, atau kita minta halal atau seumpamanya. Wallahu a'lam lah. Yang ketiga panjang bahasa dia, cara dia panjang, hadis pendek Yang ketiga, dosa kecil tak boleh nak bila, banyak doa. Terlalu banyak dosa-dosa kecil tak boleh nak bila. Adapun dosa besar, ulama khilaf dalam menghitung berapa bilangannya.
Ada kata 7. Ijtanibu sab'al mubiqat, Nabi sebut kan. Jauhi 7 perkara yang membinasakan. Ada kata 17. Ada sebahagian kata 70. Bahkan ada kata 900. 900. Dah susah ni. Dah. Dia pendapat yang paling tepat lah. Dah. Paling jamik, yang mentakrifkan apakah al-kabirah dan susah ialah telah ditakrifkan oleh ulama dah. Dia telah dihimpunkan oleh ulama dah. Antaranya kata-kata Syekhul Islam Ibn Taymiyah disebut al-kabirah ma fihi haddun fid dunya aw wa'idun fil akhirah aw ghadabun aw la'nu sahibiha aw nafyul imani anhu. Dosa besar ialah kesalahan yang dikenakan hukum hudud. Dunia lagi. Zina, tuduh orang berzina, merapok, mencuri, membunuh, dah. Apa dia? Apa lagi? Murtad. Jadi tu minum arak dah. So, yang kedua, fid dunia aw wa'idu fil akhirah, ataupun ada ancaman di akhirat. Ada hadis-hadis yang menyebut balasan yang akan terima di akhirat nanti. Orang tak semaya macam mana, orang tak bayar zakat, nak pijak kau unta, nak kekoh kau unta, nak tanduk ke lembu, tanduk ke kambing. Dak orang tinggal puasa macam mana, orang makan riba, nak lepas dengan batu. Itu wa'id, ancaman di akhirat, membunuh, kekal neraka dah. Au ghadabun, ataupun kesalahan tu Tuhan marah dah. Wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu, Tuhan marah, Tuhan murka. Itu juga dah susah dah. Ataupun la'nun, dak la'anallah man ghayyara manaral ard, Allah melaknat orang yang mengubah batu tara. La'anallah man zabaha li ghairillah, Tuhan laknat orang hak sembelih bukan atas nama Allah. Ke gaya haji ni, ke gaya haji kita, gaya korban kita membelihkan nama Allah. Tiba-tiba dia sembelih atas nama apa dia? Nama jin ke, nunggu hantu ke dah. Maka Tuhan laknat dah. La'anallah man la'ana walidayhi, Tuhan laknat orang yang melaknat dua ibu bapanya. Jadi laknat juga menunjukkan dosa besar dah. Ataupun Nabi kata la yu'minu ahadukum, Nabi menafikan, tidak beriman. Tidak beriman seorang yang menyakiti jirannya. Dosa besar. Tidak beriman orang yang dia kenyang tapi jiran dia lapar, contohnya. Jadi tu juga dosa besar lah, membiarkan orang lain dalam kelaparan, dalam kesusahan. Jadi tu ta'rif ajma' at-ta'rifat, ta'rif yang paling jamik dah berkenaan dosa besar. Yang keempat, Imam Ghazali mengembalikan maksiat ni disebut dalam kitab Hujjatul Balighah dah. Oleh Syekh Walillah Dahlawi, dia balik dari kitab dia lah. Imam Ghazali sebut maksiat ni ada empat ciri-ciri lah. 4 bentuk. Pertama mempunyai sifat isti'la'iyah. Isti'la' bukan sifat huruf ni. Sifat hati dah. Yang kedua sifat syaitaniyah. Yang ketiga sifat bahimiyah. Yang keempat sifatun sabuiyah. Isti'la'iyah ni maksudnya meninggi diri. Termasuklah takabur, berbangga-bangga, rasa kagum terhadap diri sendiri, suka kepada puji-pujian, nak ketinggian, mengatasi orang lain dah. Ni sifat-sifat yang boleh membinasakan, dan setengah manusia lupa terhadap sifat ni dah. Dia ingat kalau dia ni baik dah. Dah. Ni kena berlaku ni. Penyakit ni ustaz pun kena ni. Orang agama pun kena ni sifat ni. Kena. Tak sedar. Yang kedua, sifatun syaitaniyah. Sifat syaitan dah. Macam mana sifat syaitan tu? Mereka saling royak lah. Pemerhatian dia dah. Sifat syaitan ni ialah sifat yang menatijahkan hasad dengki,
bertindak zalim terhadap orang, menindas, menipu, dak tipu daya, menipu dan jual beli, sifat pura-pura, menyuruh melakukan kerosakan, dia seumpamanya. Ini sifat syaitaniyah dah. Dia suka merosakkan orang lain, suka melagu-lagukan dah. Yang ketiga, sifatun bahimiyah, sifat kebinatangan. Bahimah ni binatang lah, lembu, rubah, tu bahimiyah, bahaim dah. Iaitu yang mana daripada sifat kebinatangan lah, bercambuhnya kejahatan dah. Dia tamak untuk melunaskan syahwat dia, nak makan banyak pada orang dak, nak habis-habis agak orang dak, syahwat dia, nak puas syahwat dia. Kan tak? Habis orang yang ukah dak, aku tengok ukah kambing tu, aku gigut kambing tengok Allah dak, dah jatuh laku pun dia nyuruh ukah habis dak. Itu sifat bahimiyah, nak ayat bahimiyah lah. Itu mana kau orang dah. Tapi ada juga sifat ni pada manusia dah. Jadi makan pun dibehi, syahwat pun dibehi juga dah. Jadi termasuklah berzina, liwat, mencuri, rasuah, menipu, hulul ni cerak harta lah. Dia mengambil bahagia dunia tanpa sebenar dah. Dia yang keempatnya ialah sifat binatang buah, sabuiyah. Sifat binatang buas dah. Sifat buah lah yang menatijahkan kemarahan. Dia marah, dia marah ya. Dia tanduk habis orang. Nya terkeh habis orang. Dak, nya lepas habis barang. Nya bakar. Dak. Ni sifat sabuiyah. Dengki, dia menyerang manusia dengan membunuh, memukul, merampas harta orang. Itu 4 pembahagian mengikut pemerhatian Al-Imam Al-Ghazali rahmatullah alaih. Kemudian dosa-dosa ni pula boleh dibahagikan. Pertama, dosa yang dilakukan oleh hati. Ada juga hati buat dosa, seperti kufur, bid'ah, nifak, dan menyimpan niat jahat terhadap orang lain. Ada kesalahan dosa yang disebabkan oleh mata. Ada kesalahan juga disebabkan oleh pendengaran. Sebahagian lagi disebabkan oleh lidah. Sebahagian lagi disebabkan oleh perut, kemaluan. Dan sebahagian lagi kerana 2 tangan dan 2 kaki. Dan ada juga kesalahan yang melibatkan semua tubuh badan, semua anggota. Jadi tak perlulah kita memperinci satu persatu lah. Ini nak kita faham lah. Yang kelima, dalam hadis ni disebut sebaik-baik orang buat kesalahan ni orang yang bertaubat. Apa dia taubat? Ma hiya at-taubah. Ma hakikatut taubah. Apa dia taubat ni sebenarnya? Taubat ialah kembali kepada Allah dengan menyesal apa yang telah lalu daripada maksiat yang telah dilakukan, kemudian dia bertekad untuk meninggalkannya. Dan dia menyesal, dia bertekad untuk tinggal ni kerana ni dengan niat imanan, kerana iman kepada Allah, kerana percaya Tuhan lah. Tuhan akan marah, Tuhan akan azab, Tuhan akan balas. Dia takut dah. Bukan kerana manfaat dunia ada juga orang tinggal tu kerana manfaat dunia. Dah. Dia bukan atas paksaan. Bukan atas paksaan dak dia tinggal tu. Kalau orang curi dipaksa, dia orang curi, orang igat dia boleh je. Tak taubat lagi panggil gitu tu. Dia masih lagi nak buat ni, tubik je buat pula. Contohlah. Ada juga taubat pun. Tapi dia dihalal dari kejahatan dia kerana terpaksa lah, kerana dia berpenjara. Kalau lepas kena curi pula, dia makin dadah pula. Contohnya. Yang keenam, Imam Ghazali kata orang yang nak menuju pada Allah mesti
Kok mana pun kena taubat daripada semua maksiat dah. Sebab apa? Sebab dua perkara. Mesti dah. Kita nak menuju kepada Allah ni mesti kena bertaubat. Sebab pertama, supaya kita dapat taufik, Tuhan akan bagi taufik kepada kita, pertolongan kepada kita untuk melakukan ketaatan. Kalau kita duk bolong dengan maksiat, macam mana nak buat ketaatan? Dah. Kerana kecelakaan, kecelakaan hasil pada dosa ni, dia menyebabkan orang ni berat, terhalang daripada melakukan ketaatan. Nak semaya tak boleh, nak baca Quran tak boleh, masuk masjid tak boleh berlaku. Sebab apa? Sebab buat dosa. Tapi kalau dia tinggal dosa, dia nyesal, dia mudah nak buat kebaikan. Yang kedua, taubat ni wajib kerana supaya amalan seseorang hamba diterima. Kalau orang tu buat baik tapi dia tak taubat daripada kesalahan-kesalahan, dosa besar dia buat juga, maka amalan baik dia tidak diterima oleh Allah. Dah kita baca dah hadis sebelum ni ke, orang makan benda haram tu tak terima amalan dia. Dah. Kerana taubat tu irda' lirabb. Kita minta keredaan Tuhan dah. Jadi bila Tuhan redha gak, barulah Tuhan akan terima amalan kita. Kalau Tuhan nak marah kita, buat amalan gapo tu tak terima. Qul anfiqu taw'an aw karhan lan yutaqabbal minkum. Innakum kuntum qauman fasiqin. Ni Tuhan sebut kepada orang munafik, hak tak segi perang. Qul anfiqu taw'an aw karhan. Ikut mung lah. Mun nak infak kau tak infak kau, mun nak paksa kau tak paksa kau, la yutaqabbal minkum, tu tak terima. Sebab apa? Sebab innakum kuntum qauman fasiqin. Sebelum ni kamu ni jahat. Mula kata ke nabi lah, duk kata ke sahabat lah, duk pecah belah umat lah, gini-gini lah, duk deki lah, duk apa lah. Macam mana tu nak terima? Dah. Jadi tu riwayat pada munafik tu tak akan terima infak mereka, sedekah mereka, sebab mereka orang yang fasik dah. Kena tinggal dulu perbuatan fasik mereka, barulah Tuhan terima. Okey, kita sebut dah saat ni taubat ni perlu pada apa dia, dosa besar ni perlu pada taubat nasuha. Kemudian taubat nasuha ni mahiyya at-taubatun nasuh. Taubat nasuha ialah antara usaha hati kita lah. Macam mana? Iaitu meninggalkan membuat pilihan untuk melakukan dosa. Lepas dah kita boleh buat dosa tapi kita kata tak usah buat lah, tak usah. Kita kata baik tak usah lah, Tuhan marah. Tujuannya ialah ta'ziman lillah, kerana berasa agung, berasa kebesaran Allah, dan kerana mengelak, berwaspada daripada kemurkaannya. Itu taubat nasuha. Atau taubat yang sungguh-sungguh lah nasuha ni. Taubat yang memberi membekas dah. Kemudian dia sebut sini kalau dosa tu melibatkan orang dah. Ni penjelasan dia lah. Syarat yang keempat ialah kena bayar semula ataupun kena minta maaf daripada tuannya. Okey, dia buat contoh. Kalau kesalahan kita dari segi harta, kita ambil harta orang ke, kita tipu harta orang ke, kita rapah ke mana ke, maka wajib kembalikan semampu mungkin lah. Kalau tak mampu nak mengembalikan, minta halal. Dah. Kalau mu tak tahu siapa dia orang yang kamu soleh, maka sekurang-kurangnya kamu bersedekah dan niat untuk dia. Tasaddaq anhu, boleh? Kamu bersedekah untuk dia. Dia tak ada lu mana dia dah. Mati dah ke, pindah ke mana tak tahulah. Kita pun pernah ambil piti dia dah 500 ke. Kita pun ginilah. Aku sedekah 500 ni niat kawan ni lah. Dah. Kalau dia klik semula, kita bayar. Dah, kalau tak klik kan kira pahala dia lah. Adapun kesalahan yang melibatkan nyawa, darah, dah, maka fatum kinuhu min qisas, kena bunuh balah. Dah. Amra tengok video
ada sahabat kita lah, dia orang Melayu, tapi tok dia pun orang Melayu juga, duduk lama di Mekah, maki-maki. Jadi dia buat mari satu video, ditunjuk macam mana apa dia, dua kabilah balah, dua keluarga besar balah lah, di kahwin ni bunuh salah seorang daripada keluarga ni lah. Jadi mari belaka ni pun mari belaka. Tak, dia tak spekah. Jadi perkara ni hanya berlaku di Saudi saja, sebab benda ni zaman jahiliah lah dah. Zaman Nabi pun Nabi teruskan jugalah. Jadi oleh kerana keluarga mangsa ni memaafkan kepada keluarga yang membunuh ni, maka dia kecek lah sepatah dua bahasa dia, tak faham, kita tak faham juga bahasa Ami dia. Cepat dia kecek dah berber-berber. Ni kecek pula berber-berber dah. Dia ngaku salah semua sekali. Last sekali dia ambil segebai lepas salah belaka. Tapi lepas segebai pun nak bayar. Nak bayar nyawa tu. Tak nak bayar juga dah, juta lebih nak bayar. Jadi kesalahan yang melibatkan nyawa, darah kena qisas ataupun kena bayar dia kalau dia memaafkan. Kalau tidak, cara depan Tuhan kiamat nanti. Adapun kesalahan yang melibatkan maruah, arad dah. Kalau kamu pernah mengumpat dia, menuduhnya, kamu pernah maki dia, maka kamu kena ngakulah kesalahan. Minta maaf lah, saya pernah mengumpat kawak, pernah kata kawak dah. Saya pernah tuduh awak gini-gini, saya mengaku saya salah lah, saya tarik balik lah. Kena istihar lah. Dia minta maaf, dia minta halal dah. Tu jika sekiranya tidak dibebangi, takut kalau mengaku kau berat balas tak. Kalau kawan ni boleh maafkan tak apalah, tapi kalau royak kau balas jadi, maka tu suruh Tuhan lah, tak payah royak lah, tak minta maaf gitu lah. Kemudian kesalahan juga dalam agama. Kalau kita pernah kata ke dia ni fasik ke, bid'ah ke, sesak ke, dah dia tak fasik pun, tidak bid'ah pun tak, kita kata ke dia, nak bagaimana? Maka kita perlu, kita ni mendustai. Aku tarik balik lah, tak, aku minta maaf, tarik balik apa yang aku ucapkan dah, aku salah, sebab tak usah periksa, cepat menghukum dah. Tu huraya dia lah berkenaan dengan cara macam mana nak bertaubat dah. Kemudian yang ke-8, bila kamu melakukan apa yang kami sebut tadi, maka maka kamu telah terkeluar berdosa semua sekali lah. Katanya Syekhul Islam yang ke-9 orang yang bertaubat secara umum ya Allah aku telah bertaubat, dia tak sebut sesuatu tak kesalahan dia, macam-macam kesalahan dia buat kan, dia taubat secara umum, maka taubat secara umum pun boleh mengakibatkan dosa diampunkan oleh Allah dah. Dah sah dah. Bersalahan dengan pendapat Mu'tazilah, mereka kata dosa ni kena taubat suku, hal ni suku pula tak. Kemudian disebut sini satu masalah, kalau orang itu berniat berhasrat untuk melakukan kesalahan, adakah dia dianggap dosa ataupun tidak? Niat saja. Orang yang berniat, orang yang berniat untuk melakukan kejahatan tanpa melakukannya dah. Kadang-kadang dia niat buat jahat tapi ditinggal, dia cancel ke niat dia tu kerana takut Tuhan, maka orang ni dosa pun dia tidak ditulis, kemudian dia diberi pahala. Dalam hadis Nabi sebut innama tarakaha min jarra'i, dia meninggalkan dosa kerana takut pada aku, maka Tuhan beri pahala dia dah. Kadang-kadang dia tinggal tu kerana takut makhluk.
atau nak menunjuk kepada orang. Kalau dia buat sama salah, tapi oleh kerana tepi orang tak buat, ataupun ada boleh tak berani buat lah. Tak. Kalau tak boleh buat sama tak. Macam mana? Maka ada pendapat mengatakan dia tetap dihukum dengan sebab niat ini walaupun dia tinggal sekalipun, kerana dia mendahulukan takut makhluk lebih pada takut Allah Taala. Dia kalau dia memang berusaha untuk melakukan maksiat tapi tak tercapai, nak curi dah, cokeh dah, tiba-tiba orang klik, tak ada curi juga, klik saja dah. Jadi macam mana? Maka dia juga akan dihukum, akan mendapat hukumnya lah. Nabi sebut izal taqal muslimani bisayfayhima fal qatil wal maqtul fin nar. Bila dua orang hak sedang berbalah mai pedang, dua orang ni, maka hak mati pun masuk neraka, hak nak bunuh masuk neraka, hak nak bunuh masuk neraka, dua-dua masuk neraka. Sebab hak kena bunuh pun nak bunuh juga, cumanya tengok orang dulu. Dia usaha dah nak bunuh orang tu, tapi orang lain bunuh dia dulu. Tak dulu. Allah. Kalau orang tu memang berniat nak maksiat, tiba-tiba dia putus angin, tak jadi tak. Sayang dia tak mari. Tak cukup gu, tak cukup korang. Dan ngapak dah lah tu. Siap dah. Lepas tengah jalan, tak bawa pagi apa lah. Gelik mula. Dah parasok lah pula. Kena macam mana? Kalau dia niat dah nak buat maksiat, tiba-tiba dia putus angin ataupun tak jadi, macam mana dah? Kalau mari lintas saja, maka dia dimaafkan dah. Mari lintas nak kaya kalau curi dah. Mari lintas pasti saya curi dah. Tapi kalau memang dia nak buat sungguh dah. Dia berusaha sungguh lah. Dah, berusaha sungguh. Dia kumpul sayang dia, dia cari senjata semua sekali, dia buat perancangan ke apa dah. Sebetulnya terhalal. Kerana orang tahu ke sekat jalan ada pun ada apa dia? Ada orang ke. Maka kalulah niat dia ni melibatkan hati. Ni niat kan ni. Kalau niat tu melibatkan hati, amalan hati. Contohnya orang yang syok terhadap keesaan Allah, orang yang syok terhadap kenabian, kebangkitan atau seumpamanya, maka dia akan dibalah dah, dihukum, dia menjadi kafir atau munafik dah. Waliyadzubillah. Kalau bukan amalan hati, bahkan amalan anggota seperti zina, mencuri, membunuh dah seumpamanya, maka pendapat rajih di kalangan ulama ialah dia juga diambil tindakan, dia akan dihukum juga dah. Firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 235, wa'lamu annallaha ya'lamu ma fi anfusikum fahdharuh. Ketahuilah bahawasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hati kamu, maka waspadalah. Sebab niat kamu pun akan dibalah, akan dihukum. Innamal a'malu binniyat kan. Apabila seorang mukmin bertaubat dengan taubat nasuha, dia keluar daripada dosanya suci seperti hari dilahirkan oleh ibunya, dan dia dikasihi oleh Allah. Dia akan mendapat pahala dan ganjaran, keberkatan, rahmat yang tidak terhitung. Dan dia akan mendapat keamanan, ketenangan dan pelepasan dengan izin Allah. Sebab itulah ahlu kiblat ni, orang Islam ni ada tiga dah. Orang Islam ni ada tiga golongan: faizun, muazzabun, najun. Faizun, orang yang mencapai kejayaan, iaitu sama ada golongan muqarrabin, golongan yang hampir dengan Tuhan, tak buat dosa, dia dekat dengan Tuhan dah. Ataupun ashabul yamin, orang sebelah kanan dah. Mereka ni orang yang kejak iman, melakukan perkara fardu, menjauhi dosa besar, tidak meneruskan dosa-dosa kecil dah.
Jadi mereka akan dimasukkan dalam golongan muqarrabin ataupun ashabul yamin. Ashabul yamin ma ashabul yamin fi sidrin makhdud wa talhin mandud. Dalam surah Waqiah ke? Al-Muqarrabun tu sebut juga surah Waqiah juga. Yang kedua, golongan yang kedua, wa man ata bi kabiratin. Sesiapa yang melakukan dosa besar ataupun mengabaikan kewajipan ataupun meninggalkan Islam, kalau dia bertaubat nasuha sebelum hampir ajalnya, maka dia juga termasuk senarai orang yang sama lah, ashabul yamin ataupun muqarrabin lah. Kerana Nabi sebut at-taib min az-zambi kama la zambalah. Orang yang bertaubat seperti tidak ada dosa. Yang kedua, golongan mu'azzabun, golongan yang diseksa, akan diseksa dah. Mereka ialah orang yang mati sebelum bertaubat daripada dosa besar. Maka mereka ni dalam keadaan bahaya dah. Mereka berada di bawah kehendak Tuhan. Kalau dia mati sebelum taubat, maka dia akan diseksa kerana disebabkan oleh buruknya dosa besar dan kerana berpanjangnya dia meneruskan dosa dah. Atau orang yang diazab dah dalam surah Waqiah sebut juga. Yang ketiganya ialah an-najun, orang yang selamat. Orang yang selamat. Orang yang selamat ni macam mana? Orang yang selamat ni maksud dia tak kena terkena azab, tapi dia tak layak lagi masuk syurga. Amal dia tak cukup lagi dah. Ni panggil ashabul a'raf ni. Ashabul a'raf kena kurantin dulu lah, dan menunggu dulu lah. Orang lain masuk syurga dah, dia kena tunggu dulu, tengok neraka, tengok syurga dah, tengok sampai tepuh barulah boleh masuk dah. Jadi mereka ni hampir sama dengan keadaan orang gila, anak-anak orang kafir dah, orang yang belum sampai dakwah, orang yang tidak ada taat, tidak ada maksiat dah. Dan mereka juga ashabul a'raf. Hak sebut dalam ashabul a'raf kan. Tu huraiya panjang dah hadis dah. Kullu bani adam khata'un wa khairul khata'ina tawwabun. Okey, hadis yang kedua, hadis yang terakhir malam wa an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-samtu hikamun wa qalilun fa'iluhu, akhrajahu al-Baihaqi fi syu'ab bi sanadin dhaif wa sahaha annahu mauquf min qauli Luqman al-Hakim. Riwayat daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diam itu hikmah dah, ataupun kematangan dah, hulum dah. Wa qalilun fa'iluhu, dan sedikit sahaja orang yang melakukannya. Dia lebih nyata lagi hadisnya, itulah hadis man kana yu'minu billahi wal akhir falyakul khairan aw liyasmut. Sesiapa yang beriman kepada Allah dan akhirat, maka hendaklah dia mengucapkan perkataan yang baik ataupun dia diam sahaja dah. Jadi ni sebenarnya bukan hadis Nabi dah, ni perkataan Luqman al-Hakim dah. Sahihnya ni perkataan Luqman al-Hakim dah. Okey, dalam hadis ni yang pertama sekali kelebihan kita ni diam dah. Sebagaimana kecek pun ada kelebihan, maka diam juga ada kelebihan dah. Sebab tu sifat Nabi ni tawilus samt. Nabi ni berpanjangnya, dia tu diam dah. Dia kecek sikit je, dia tapi orang faham, dan orang jelas dah cakap dia. Dan diam itu termasuk pada hikmah. Firman Allah dalam surah Qaf ayat 18, ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah melafazkan seseorang apa-apa perkataan kecuali ada raqib atid yang mencatatkannya. Dalam hadis Nabi sebut, sesiapa yang menjamin kepadaku anggota yang ada dua tulang dah, tulang keng ni, dan anggota yang ada dua celah pohon ni, maka aku jamin syurga untuk dia. Macam lidah dengan kemaluan lah. Siapa dia jamin boleh jaga dua perkara ni, aku jamin syurga untuk dia.
Dan Nabi sebut tidaklah sembai manusia dalam neraka atas muka mereka, atas hidung mereka, kecuali disebabkan oleh hasaidu alsinatihim, hasil daripada keburukan lidah mereka. Dan Nabi juga sebut, orang tanya Nabi dia, kenapa dia selamatnya seorang, Nabi sebut ke dia? Nabi sebut amsik alaika lisanak, jaga lidahmu. Ini cara nak selamat. Jadi itu hadis-hadis yang menyokong kata-kata Luqman Al-Hakim berkenaan dengan kena jaga kata-kata dan kelebihan kita ni diam dah. Hasan Basri sebut dia kata ma aqila dinahu man lam yahfaz lisanahu. Orang itu tak faham agama kalau dia tak jaga lidah dia. Kalau orang tak jaga lidah dia, dia tak faham agama. Kalau dia faham agama, dia tak akan jaga lidah dia. La ma aqila dinahu man lam yahfaz dinahu. Ma lam yahfaz lisanahu. Kata Imam Ghazali, antara penyakit lidah ialah bercakap perkara yang batil, perkara yang salah lah. At-taqa'ur fil kalam, berlebih-lebih dalam percakapan, kecek perkara yang keji, maki hamu dah. Sukhriyah ni, apa dia sukhriyah? Mempersenda-senda ke orang lain dah, istihza, pandai lekeh tak ada orang dah, menyebarkan rahsia, al-mira', balah dah, berbantah-bantah, berbohong, mengumpat dan sebagainya lah. Jadi dalam hadis ni dia puji sifat diam. Dan diam itu satu hikmah. Maksud diam sini, diam daripada mengucapkan perkataan dosa lah. Kalau kecek benda molek pun diam juga, tu bukan hikmah tu. Tu tak cerdik tu. Tak. Senyap ya. Dah orang tanya pendapat pun senyap juga. Baca Quran pun senyap juga. Tu bukan hikmah gitu tu. Hikmah ni maksudnya menahan diri daripada perkataan-perkataan yang dosa atau sia-sia dah. Yang diharamkan. Adapun percakapan yang ada manfaat, membaca Quran, berzikir, menyuruh perkara makruf, melarang perkara mungkar, mengajar ilmu, kemudian bertanya khabar terhadap keluarga dan sahabat handai, maka tu percakapan yang dipuji dah. Jadi lidah memang diciptakan untuk tujuan ini dah. Ni nikmat yang besar lah. Ada orang tu buat bisu, lekecek. Kalau isyarat lah. Sebab itulah antara ayat ya suruh kita berhati-hati bercakap tu sebut la khaira fi kathirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Tidak ada apa-apa kebaikan pada banyak bisikan mereka. Dok buah kosong, dok chatting, dok telefon, dok buah panjang lebar, tak ada faedah gapo dah. Illa man amara, kecuali orang yang menyuruh supaya bersedekah ataupun menyuruh perkara yang baik ataupun menyuruh supaya mendamaikan antara manusia dah. Jadi itulah kemudian akhir sekali hadis Nabi sebut wa qalilum fa'iluhu, sedikit saja orang yang melakukannya. Sebab memang manusia ni fitrah dia suka kecek. Tak. Nyap kecek. Tak. Panas lingo-lingo kita. Berai lingo. Macam dah kecek. Jadi itu saja dah. Cuma oleh kerana hari ni esok kita akan masuk apa dia? Hari akhir Zulkaidah, ataupun kalau setengah-setengah negara ni masuk dalam Zulhijjah esok ni. Jadi peringatan untuk kita lah. Pertama sekali kelebihan 10 awal Zulhijjah dah. Nabi sebut mamin ayamin al-amalu fihi ahabbu ilallah min hadzal ashri. Tidak ada amalan yang paling Tuhan suka daripada melakukan amalan pada hari-hari ini. Sebagaimana kemuncuk kepada bulan Ramadan di 10 akhir malam akhir atau qadar tak, maka muncul hari dalam setahun ni ialah 10 awal Zulhijjah, 1 hingga 10.
Dah. Jadi antara kebaikan yang disebutnya ialah pertama untuk orang yang nak buat korban bermula esok ataupun bermula hari Rabu lah. Kalau 1 Zulhijjah tu hari Rabu, maksudnya kita dilarang potong rambut ataupun bulu-bulu tubuh kita dan kuku lah, sipel sehinggalah kita mengerjakan ibadah korban. Itu yang pertama lah. Memang dari sebab khususlah tu. Kemudian dalam hadis juga sebut supaya kita memperbanyakkan zikir, tahlil, takbir semua sekali lah. Banyakkan zikir dah. Hamba tengok dalam YouTube Syekh Arifi dah. Dia kata setahu mana hadis ni memberi kesan pada jiwa kita. Ni Nabi sebut ni hari yang paling tu yang suka amal dia. Loh. Siapa Nabi sebut walal jihad fisabilillah, walal jihad fisabilillah illa rajulun. Sehingga jihad sekalipun. Kecuali orang itu pergi berjihad, kuda dia pun kena bunuh, dia mati. Itulah orang paling afdal. Tapi kalau dia klik dengan selamat, maka beramal pada hari itu lebih baik pada berjihad yang sunat. Jadi dia Syarifi dia sebutlah berkenaan dengan kalau kita ni bersungguh nak baca Quran 10 bulan Ramadan, khatam Quran ada 10 hari, maka kita boleh baca Quran banyak. Peruntukkan masa sejam lebih untuk habis Quran 10 hari ni. Kemudian amalan juga dalam 10 hari ni kemuncaknya juga ialah puasa lah. Puasa ni ada hadis isteri Nabi ni puasa 1 hingga 9. Dia memanglah puasa pada bulan haji ni bulan hari ni digalakkan, tapi kemuncaknya ialah hari Arafah dah. Sehingga Arafah ni puasa sehari dia boleh menghapuskan dosa setahun sebelum dan selepasnya dah. Kemudian juga hari Arafah juga kita bertakbir dah. Sekali juga sembahyang raya, kita buat mengerjakan ibadah korban. Semua tahun ni kurang orang buat haji, tak boleh pergi Mekah dah. Jadi kita banyakkan sedekah dah. Sebab amalan memang sedekah tu boleh mana pun afdal, tapi hari-hari ni lebih lagi disukai oleh Allah, digandakan oleh Allah sana dah. Dalam hadis lain sebut azam. Tidak ada amalan yang Tuhan paling lebih suka dan Tuhan lebih besar di sisi Allah dah. Jadi biarlah hadis ni memberi kesan kepada kita supaya kita ni tambahkan lagi kebaikan lah. InsyaAllah ta'ala dah. Wallahu alam. Jadi kita ngaji ilmu ni pun insya-Allah Tuhan ganda juga pahala. Wallahu alam. Itu saja, wallahu alam. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa barakatuh. Ada adik. Dalam terbayar tadi. Kalau kita nak nampak solat misal. Adakah kita fikir satu hari fikir sarafat? Adakah keadaan istighfar. Ayolah istighfar dah. Nabi beristighfar, Nabi suruh kita beristighfar 100 kali sehari. Nabi sendiri istighfar kan. Istighfar dan taubat, astaghfirullah wa atubu ilaih. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Juga dah banyaklah lafaz-lafaznya. Istighfar ni. Allahumma ighfirli. Banyaklah. Minta Tuhan ampunkan dosa ataupun astaghfirullah. Istihar. Tapi saya salah. Gana-gana. Okey. Ya. Kalau kita fitnah orang, kita tuduh orang dia kata kopi, mana kita nak tarik balik? Nak istiham mana? Nak istiham kopi juga ke? Dah. Kalau kita kopi. Hamba minta maaf lah, hamba salah kecek dak. Dan dia tu bukan dia. Lain dak. Hamba salah sebut, minta maaf lah. Kan ada? Aku nak istihar.
Mengaku lah salah dia. Dia menyebar kepada orang lain dah. Sebab kalau kita royak sore tak apa lagi. Innal ladzina yuhibbuna an tasyi'al fahishatu fil ladzina amanu, okey. Lahum azabun azim. Sesungguhnya orang yang suka tersebar benda keji pada orang beriman ni, untuk mereka azab yang pedih. Ni walaupun kisah ni kisah orang munafik yang sebarkan cerita zina Aisyah. Tak. Pada Aisyah tak berzina pun, dia sebar. Dia suka. Tak. Maka akhirnya dia kena hukum qazaf, okey. Jadi dia kena tarik balik lah. Dia kena royak lah. Mula kalau surat khabar dia pernah ni, tarik balik surat khabar. Dia TB ke. Baru tahu belakang. Betul dah. Okey, sekarang ni Nabi larang jangan potong kuku, jangan potong rambut lah. Sedangkan hari Jumaat Nabi suka kerak tak? Mana kerak sebelum tu lah. Kerak sebelum tu. So yang keduanya, tak kecuali Jumaat hak masuk 10 akhir lah untuk air korban. Kalau kita tak korban, tak payahlah. Potong pun tak apa. Gitu. Jadi hak ni dikecuali. Hak ni saja untuk orang yang buat korban. Dan bila masuk 10 awal ni saja. Ada mak lain tu kerak lah, kerak pun tak apa. Ini saja dah, wallahu a'lam.